الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin berpesan buat para hadirin sekalian agar sama-samalah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih dikurniakan kesihatan yang baik untuk beramal pada bulan Rajab yang penuh keberkatan ini. Maka marilah kita hayati khutbah yang bertajuk Solat Ibadah Teragung. Muslimin yang berbahagia, saban tahun apabila tiba bulan Rajab, kita pasti akan diperingatkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah termeterainya persyariatan yang sangat agung, iaitu solat. Tuan-tuan sekalian, solat ini diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dia dapat direct daripada Allah daripada Sidratul Muntaha. Berbeza dengan ibadah lain, puasa, zakat dan sebagainya, semuanya itu melalui Jibril alaihi salam, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi solat ini Nabi dapat terus direct daripada Allah di Sidratul Muntaha. Begitu special dan agungnya ibadah solat ini. Solat menjadi ibadah agung khusus kepada seorang hamba atau makhluk kerana kewujudannya di alam ini oleh Allah SWT atau Al-Khaliq. Solat yang didirikan 5 kali sehari semalam pada waktu yang telah ditetapkan adalah suatu ibadah fardu. Mendirikannya adalah sebagai prasyarat erti ketaatan hakiki seorang hamba kepada Maha Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Dalam menjalani kehidupan seharian, manusia akan melalui ujian, cabaran dan tugaan. Manusia atas sifat kejadiannya sebagai makhluk sangat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah bersabar dalam semua keadaan dan tetap memberi ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan solat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi kesusahan dalam menyempurnakan sesuatu perintah dengan bersabar dan dengan mendirikan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat ini menceritakan petua atau petunjuk untuk kita mendapat pertolongan, iaitu bersabar dan mendirikan solat. Kita buat concurrent, sabar dan solat.
insya-Allah Allah akan bantu kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap syahadat. Umat Islam yang mukallaf, baik lelaki atau perempuan, berkewajipan melaksanakan tanpa mengira bangsa, keturunan, etnik, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Meninggalkannya dikira berdosa kerana ia adalah ibadah khusus yang paling utama dan yang awal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang cuai serta lalai dari melaksanakan ibadah solat, seumpama sedang meruntuhkan agama Islam sebagai ad-din atau cara hidup yang benar. Kesempurnaan mendirikan solat adalah faktor yang menjadi pertimbangan untuk diterima segala amalan fardu dan sunat yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perkara pertama yang akan dihisab pada diri seseorang pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia akan berjaya dan menang. Jika solatnya rosak, maka dia akan rugi serta menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Solat fardu bukan satu kewajipan yang boleh didirikan dengan sambil lewat, sekadar melepaskan kewajipan atau dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu atau kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perintah solat sebagai ibadah agung wajib didirikan dalam apa jua situasi, apa jua tempat dan apa jua keadaan. Baik ketika berada dalam keadaan sihat atau sakit, ketika mampu berdiri atau dalam keadaan tidak mampu berdiri, hatta jika terpaksa secara berbaring sekalipun, kita diwajibkan untuk solat. Solat tetap perlu didirikan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras umat Islam yang meninggalkan solat secara sengaja, walau dalam apa keadaan sekalipun, serta mengancam mereka yang melalaikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Setelah melihat orang yang bersalah itu, maka mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Ini dialog di hari akhirat nanti. Allah bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Saqar. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Muslimin, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, pelaksanaan salat haruslah berlandaskan dengan ilmu pengetahuan dan hukum hakam yang berhubung dengannya. Antara yang perlu diberikan penekanan ialah taharah, iaitu kesucian diri. Mengambil wuduk dengan sempurna merupakan perbuatan yang wajib bagi menentukan keabsahan solat mengikut hukum syarak. Syarat sah seseorang mendirikan solat adalah bersuci dan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu sehingga siku-siku kamu, dan sapulah kepala kamu, serta basuhlah kaki-kaki kamu sehingga kedua mata kaki, atau kata sehingga buku lali. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila engkau hendak bersolat, berwuduklah dengan sempurna. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perkara penting yang perlu juga dijaga kerana menjadi syarat sah solat ialah aurat. Apabila ditetapkan aurat dalam solat, hendaklah ditutup dari keliling dan atas. Segelintir umat Islam didapati tidak menjaga adab dan cara berpakaian ketika mendirikan solat, apalagi ketika ke masjid mendirikan solat berjemaah. Ada yang hadir berjemaah dengan memakai seluar koyak, ada yang berpakaian singkat hingga tersingkap auratnya ketika sujud, terutamanya bila kita pakai t-shirt, kita sujud, terbuka aurat di belakang kita. Kita harus jaga itu.
Alangkah ruginya solat yang didirikan dalam keadaan sebegitu rupa, kerana membiarkan aurat terbuka menyebabkan solat yang didirikan batal dan perlu didirikan semula. Alangkah indah dan cantiknya Islam dipandang sekiranya umat Islam berpusu-pusu ke masjid dan surau untuk menunaikan solat dengan pakaian yang indah. Justru itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke masjid. Selain itu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita melalui hadisnya daripada Malik bin Huwairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa sebaik-baik solat adalah didirikan secara berjamaah. Jika solat itu wajib pada setiap muslim, maka solat berjamaah pula seakan bonus berganda untuk semua muslim. Umat Islam yang menunaikan solat berjemaah dijanjikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding solat secara bersendirian. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 25 darjat. Jadi solat berjemaah ni bonus dia 27, bukan 25, 27. Bayangkan kita buat solat yang sama, buat sendiri, rokok yang sama, sujud yang sama, solat sendiri dapat 1, solat berjemaah dapat 27. Bezanya antara solat jemaah dengan solat bersendirian. Solat berjemaah membolehkan seorang muslim itu untuk bertemu, berkomunikasi dan berhubung dengan sesama muslim di masjid, surau ataupun musalla. Solat berjemaah juga membolehkan seorang muslim itu menghargai nikmat persaudaraan atau ukhuwah yang dipraktikkan di dalam Islam. Jika satu ketika dulu bilangan jemaah di masjid dan surau dihadkan kerana pandemik COVID-19, kini sedikit demi sedikit kelonggaran telah diberikan untuk semua umat Islam bersama-sama mengimarahkan masjid dengan solat berjemaah dengan pelbagai program pengimarahan mengikut SOP yang ditetapkan. Maka berusahalah untuk hadir berjemaah ke masjid dan surau, serta bersyukurlah dengan kelapangan dan kekuatan yang dianugerah Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menunaikan solat berjemaah. Namun begitu, penekanan konsep kerohanian serta amalan melazimi solat jemaah ini seharusnya bermula dari rumah. Suami serta bapa disarankan untuk sentiasa berusaha mengajak ahli keluarga bersama-sama melazimi solat berjemaah, walaupun cuma satu waktu solat. Mudah-mudahan dengan waktu yang diluangkan bersama-sama itu dapat mengeratkan ikatan kekeluargaan. Itulah yang dinamakan quality time. Quality time dalam solat berjemaah, quality time with family, dengan keluarga, dan melahirkan kewibawaan suami sebagai pemimpin rumah tangga, menanamkan kecintaan serta meningkatkan rasa hormat bersama ahli keluarga. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mendirikan solat 5 waktu adalah satu syariat yang sangat mengikat hamba sebagai tanda ketundukan penuh kepada Allah Maha Pencipta, yang menjadikan manusia untuk melaksanakan misi sebagai khalifah di muka bumi. Solat ni ialah direct line kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon direct kepada Allah, tidak melalui perantaraan lain. Kita ni umat Islam ni beruntung sebab kita ada direct line, ada hubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu melalui padri, tidak perlu melalui berhala atau makhluk-makhluk lain. Kita boleh berhubung direct yang tidak ada dalam agama lain. Kita umat Islam ni boleh berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita.
Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan solat yang didirikan dalam keadaan sempurna dan menepati apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk tingkatkan kualiti solat kita. Kita belajar apa yang kita baca, kita cuba faham apa yang kita baca dalam solat, bukan sekadar baca saja. Itu akan meningkatkan kualiti solat kita. Umat Islam hendaklah menjaga solat, kerana apabila menjaga solat maka terjagalah perkara-perkara lain yang baik. Yang keempat, sesungguhnya solat adalah tanggungjawab wajib seorang yang beragama Islam dan menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika umat Islam menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hak-hak sebagai umat Islam untuk dimuliakan di dunianya dan agamanya. Dan yang kelima, umat Islam hendaklah melazimi solat berjemaah di masjid maupun di surau kerana ganjarannya sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun ayat 9 dan 11. Dan mereka yang tetap memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.